Okey, surah Al-Baqarah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Maka azallahuma telah menggelincirkan ia akan keduanya. Kat sini ada ia ya, saya terlupa lah. Al-syaitanu oleh syaitan, anha darinya, maka akhrajahuma telah mengeluarkan ia akan kedua-duanya, mimma daripada apa yang kana telah adalah ia fihi di dalamnya. Wow, dan kulna telah berkata kami, ihbitu, turunlah olehmu. Ba'dukum sebahagian kamu, li bagi, ba'din sebahagian, aduun seteru. Wow, dan la bagi kum kamu fi di dalam al-ardi bumi, mustaqarrun tempat kediaman. Tempat kediaman ke tempat tinggal saya pilih tadi? Kediaman. Kediaman, okay. Tempat kediaman. Dan bekalan, wow, dan mataun bekalan ila sehingga hinin satu masa. Maka telah mengelincirkan ia akan keduanya oleh syaitan darinya, maka telah mengeluarkan ia akan kedua-duanya daripada apa yang telah adalah ia di dalamnya. Dan telah berkata kami, turunlah olehmu sebahagian kamu bagi sebahagian berseteru, dan bagi kamu di dalam bumi tempat kediaman dan bekalan hingga satu masa. Okey, Kak Ain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'azallahuma asyaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Maka azallahuma telah menggelincirkan ia akan kedua-duanya, asyaitanu oleh syaitan, anha daripadanya. Maka akhrajahuma telah mengeluarkan ia akan kedua-duanya, mimma daripada apa yang kana telah adalah ia fihi di dalamnya. Wow, dan kulna telah berkata kami, ihbitu, turunlah olehmu, ba'dukum sebahagian kamu, li bagi, ba'din sebahagian, aduun. Kejap, aduun. Bagian kejap. Sebahagian apa dah ayat tu jarang pakai ayat tu. Apa ya, tolong. Tuf. Ni apa panggil? Ni apa? Berseteru. Seru. Aduan berseteru. Okey. Wow, dan la bagikum kamu fi di dalam al-ardi bumi, mustaqarrun tempat kediaman. Wow, dan mataun bekalan ila hingga hini suatu masa. Maka telah menggelincirkan ia akan kedua-duanya oleh syaitan daripadanya, maka telah mengeluarkan ia akan kedua-duanya daripada apa yang telah adalah ia di dalamnya. Dan telah berkata kami, turunlah olehmu sebahagian kamu bagi sebahagian berseteru, dan bagi kamu di dalam bumi tempat kediaman dan bekalan hingga suatu masa. Kak Suzy. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'azzalahuma asyaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fih. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Wa lakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Maka azallahuma telah menggelincirkan ia akan kedua-duanya, asyaitanu oleh syaitan, anha darinya. Maka akhrajahuma telah mengeluarkan ia akan kedua-duanya, mimma daripada apa yang kana telah adalah ia fih di dalamnya. Wa dan kulna telah berkata kami, ihbitu, turunlah olehmu, ba'dukum sebahagian kamu, li bagi, ba'din sebahagian, adu berseteru. Wa dan la bagi kum kamu fi di dalam
al-ardi, bumi. Mustaqarrun, tempat kediaman. Wa dan mataun, bekalan. Ila, hingga hin, satu masa. Maka telah menggelincirkan ia akan kedua-duanya oleh syaitan darinya. Maka telah mengeluarkan ia akan kedua-duanya daripada apa yang telah adalah ia di dalamnya. Dan telah berkata kami, turunlah olehmu sebahagian kamu bagi sebahagian berseteru. Dan bagi kamu di dalam bumi tempat kediaman dan bekalan hingga satu masa. Okay. So kita buat soalan jawapan. Okay, surah Fatihah ni saya bulat-bulat ni. A'udzu, na'budu, nasta'inu, an'amta, al-maghdubi dengan ad-dhalina. Okay. So first step kita kena tahu asal dia, keluarkan asal dia. Okay, semuanya akar dia daripada sulasi iaitu 3 huruf dan menerima tambahan. Mazid, bagi, nasta'inu, an'amta, al-maghdubi, az-zalina. Zalina ni dia dikurangkan dia punya kataan dia. Yang ni dia saya tak pastilah macam mana kita nak bezakan kalau dia ada dua-dua sabdu kat sini, kita nak ambil yang depan ke belakang. Yang tu saya tak pasti, tapi dalam kamus dia tulis dolala. Bagi dolla. Mungkin dia ada formula dia tersendiri. Okey, jawapan untuk yang pertama, a'udzu, aku berlindung, awaza, daripada aza. Okey, dia ni huruf sakit ya. Bila dia huruf sakit dia susah sikit. Selalunya kita tak belajar huruf sakit. Okey. Huruf sakit ni contoh apabila dia menerima 3 tambahan dia akan menjadi 6. So dia sudasi. So sudasi ada 4 bab. Okey. Dan dia daripada bab yang pertama. Ista'aza yasta'izu. So perkataan a'udzu ni dia hanya terdapat pada sulasi mazid sudasi. Okey. Ista'aza untuk sudasi. Untuk 6 huruf. Kalau dalam surah tu kalau dia guna 6 huruf, dia kena bunyi macam ni lah. Dia tak boleh ambil yang a'udzu ni. Okey, pecahan. So dia ambil daripada bab pertama. Bab pertama. Okey, seterusnya. Sama tak jawapan kamu semua? Azza. Azza ya'udzu. Jumpa tak halaman 285? Ke sebab kamu 255. 255 kamu baru kan? 255. Ya, ini baru katanya. Tapi jumpa kan azza ya'udzu kan? Azza ya'udzu. Okey, dia bab pertama sulasi menjarab. So, jawapan nombor 2, nak budu. Senang je ni, abadah yang budu. Bab pertama juga ibadatan. Okey, jumpa kan? Okey. Yang tak saya rasa yang tak jumpa yang tambahan ni. Okay, dia susah sikit tambahan ni. Nasta'inu, kami memohon pertolongan. Tapi dia akar dia 3 huruf yang beri maksud pertolongan. So dia dari jumlah perkataan sudasi. Sudasi ya, asal dia punya ni, pecahan dia. Sudasi. Ista'ana. Yasta'inu. Bab pertama. Bila dia baca ista'ana yasta'inu, dia akan jumpa perkataan ni. Dia tak boleh baca 3 huruf. Dia tak jumpa sebab perkataan ni sesuai menggunakan bab sudasi saja. Okey tak? Okey, ada perkataan-perkataan tu dia memang asal 3 huruf. Tapi untuk menjadikan dia satu perkataan kami memohon pertolongan, dia tak boleh guna 3 huruf. Dia kena guna tambahan.
macam kita nak menghuraikan kita tengah makan, kita tak kata saya makan, kita akan cakap pemakanan ataupun makanan. Kita menghuraikan diri kita tengah makan, so words yang sesuai adalah dia sedang memakan sesuatu. Okay, dia menghuraikan orang tu makanan. So kalau dia nak menggunakan perkataan kami memohon pertolongan, dia tak boleh guna ain waw nun, dia kena guna tambahan lagi 3 huruf menjadi 6, iaitu nasta'inu. Baru dia menjadi maksud kami memohon pertolongan. So dalam kamus kan dia ada perkataan wana dengan ana. So setiap tu memang pertolongan tapi dalam keadaan yang berbeza. Betul tak? So kalau dia guna nasta'inu, dia adalah perbuatan yang memohon pertolongan. So kalau awana, dia lebih kepada pertolongan. Dia tidak menggambarkan satu pekerjaan yang memohon. Dia hanya menghuraikan pertolongan tu saja. So dia pilih perkataan nasta'inu. So nasta'inu tu dari bab sudasi. Baru dia boleh jadi perbuatan yang memohon. Okay. Sebab tu dia tak ada bab. Dia tak jadi macam ni. Sebab tu dia tak jadi macam ni. Badayak muda ibadan. So dia jadi ista'ana yasta'inu. Okay, ini dia punya pokok dia. Bunyi dia istaf'ala yastaf'ilu. Pokok dia dia dari bab pokok ni. Dia bunyi dia tak berapa sama tapi daripada bab yang lebih kurang sama bunyi. So setiap perkataan-perkataan ni kita kena hafal sebab dia tak terdapat pada sulasi mujarad. Dia hanya terdapat pada sulasi mazid sudasi saja. So kita kena tahu lah dari mana dia datang. Daripada sudasi ke daripada sulasi mujarad ke. Itu susah sikit. Okay, mazid. Okay, so sekarang ni saya nak menggambarkan perbezaan mujarad dengan mazid. So, sekarang kita nak masuk mazid. Perkataan yang menerima tambahan. Maksudnya contoh makan jadi pemakanan ataupun memakan. So sekarang kita dekat sini. So jawapan seterusnya nombor 4. Nombor 4. Okay, an'amta rubai. Dia dari bab 3 sulasi mujarad. Na'ama yan'amu. Telah nikmati ia. Okey, tengok kalau na'ama dia tidak kita tak boleh guna na'ama untuk surah Fatihah an'amta sebab dia hanya adalah telah nikmati ia. Kita nikmati benda tu, bukan kita diberi nikmat. Kalau an'amta adalah perkataan yang memberi nikmat. So dia tak sesuai guna na'ama. Jadi yang sesuai diguna adalah an'ama. An'ama memberi maksud telah memberi nikmat ia. Sebab tu mazid ni penting. Bila dia tambah satu huruf, dia akan jadi benda lain. Daripada menikmati nikmat tu ataupun memberi nikmat. Okay. So an'amta adalah daripada sulasi mazid rubai. Ada 3 bab. Dia dari bab pertama iaitu an'ama yun'imu. Okay, dalam kamus takkan ada an'ama, dia ada tapi dia tak berapa jelas lah. Dia macam kita kena cari dia merata. So yang jelas adalah na'ama yan'amu dalam kamus halaman 459. Saya punya kamus ya. Okey, jawapan yang seterusnya nombor 5. Al-makhdubi. Okey, qadaba akar dia 3 huruf. Okey, ni kat sini dia 3 huruf yang biasanya tak ada mazid. Sulasi mujarab bab 3. Qadiba yaghdubu qadaban. Dalam muka ia muka kemukaan ataupun muka. Okey, nombor 6. Kenapa nombor 6 tak ada? Dolim kan? Kita nombor 6 saja ke? Sampai 6. 6 Lagi satu yang belum dolin lah. Dolina.
Saya rasa saya buat, tapi saya rasa saya tak scan ke? Ya ampun. Aku semangat nak ajar ni tahu sampai scan. Sampai terlupa. Kejap saya cari. Saya rasa saya ada scan hari tu. Macam mana dia tak ada ni? Dokumen. Kat mana dia pergi? Rasa dia pergi kat dokumen. Haish. Macam mana buat tak ada? Latihan 45. Latihan apalah, nantilah next week. Okay. Lagi 8 minit dah. Kita lagi 8 minit je. Okay. So, sekarang ni yang saya bulat merah tu sulasi mujarad dan sulasi mazid. Sulasi yang asli dan sulasi yang menerima tambahan. So, nampak kan dia punya perbezaan dia? Ada rubai, khumasi, sulasi. So, walaupun dia daripada 3 huruf, ada sesuatu perkataan, sebahagian perkataan, dia tak boleh guna 3 huruf. Dia kena guna juga tambahan untuk dia mendapatkan konsep ataupun definisi yang seorang penulis tu nak lah. Kalau dia nak guna memberi nikmat, dia tak boleh guna 3 huruf. Dia kena guna 4 huruf. Tak boleh 5 huruf lah macam tadi saya terangkan. Okay, dapat tak? Dapat tak kenapa dia menggunakan tambahan ni? Fungsi dia macam tu lah. Sebab dia nak perkataan tu, maksud dia tu yang dia yang menggambarkan sesuatu tu. Daripada memberi nikmat ataupun menghayati nikmat tu, mendapat nikmat. Okay, memberi dan yang mendapat nikmat. Kalau tambahan dia tu, huruf tambahan dia tu mesti huruf mat tu lah. Alif, ya, waw tu je. Tak boleh huruf lain. Tak, tambahan tu dia pelbagai lah huruf dia. Pelbagai. Pelbagai dan kena hafal dia punya tu. Okay, ni sulasi mujarad yang asli. Ada 6 bab. So, ini adalah sulasi mazid rubai. 3 tambah 1 jadi 4. Okay. Ada beli buku yang khusus jilid 1 tu kan? Kak In ada beli? Belum. Yang belum beli tu ni screenshot. Okay, ni sulasi mazid rubai. Tapi buku khusus tu kalau tak ada cikgu susah tu. Tak faham. Ya, akak cuba baca. Allah, apa benda dia cakap ni. Dia kan macam klasik-klasik juga mas. Padahal akak ni klasik juga, dah tua juga lah daripada korang-korang ni. Tapi mas, di zaman dia menjelis saya tak faham. Misalnya lagi kecil-kecil sebab tu kan. Zaman bila saya sebelum lahir, belum lahir lagi saya tu. Sulasi mazid rubai. Okay. Okay. Yang seterusnya 3 tambah 2 jadi 5. Khumasi ada 5 bab. Okay. 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 Setiap perkataan ni ada yang dia formula lah. Ada. Dia punya formula lah ni. Dia punya formula. Dia bukan formula lah, dia akar. Akar pokok. Okay. Kita nak kalau nak tangkap sesuatu perkataan tu, ini kena hafal. Dia betul lah, dia macam formula lah. Kena hafal. So, setiap perkataan Arab tu kita kena hafal juga dalam setiap bab ni. Kalau tidak kita tak tahu dia daripada bab mana, sebab tak semua perkataan ni sesuai dengan bab-bab lain. Dia hanya sesuai untuk bab ni saja. So dia duduk kat dalam bab tu, kategori tu. Dia tak boleh pergi mana-mana lah yang lain. Dan ada juga perkataan yang dia boleh duduk dalam bab ni, dia boleh duduk dalam bab ni, dia boleh duduk dalam bab ni. Macam tu. So, seterusnya sulasi mazid
Kenapa tak mau berjalan? Sudasi. 3 tambah 3 jadi 6. Jajam. Telah sombong ia. Kan baru-baru ni kita belajar ayat apa? Telah apa? Menggelincirkan. Telah sombong ia. Ke? Dan telah sombong ia dan telah takbur ia. Syaitan kan? Istakbara. Ayat tak ingat ayat berapa. Istakbara. Dia daripada bab 1 Sulasi Mazid Sudasi. Ayat 34. 34. Telah sombong ia. Jadi dia kat sini lah. Dia duduk di bab pertama Sulasi Mazid Sulasi. Okey. Ringkasannya adalah hari ini adalah hari pembukaan bab baru iaitu Sulasi Mazid. Perkataan 3 huruf yang menerima tambahan. Okey, adakah clear hari ini? Dan permulaan. Tak clear. Tak apa. Yang cikgu semangat-semangat nak ajar murid yang blur-blur. Apa hari ni baru hari pertama. Sebab dia masuk bab baru. Dia kan ada blur sikit. Tak apa. Take time. Proses digest tu kena ambil masa. Hebat betul. Siapa pandai bahasa Arab ni. Ya Allah. Ada lagi 2 minit. Okay, ada apa-apa macam nak tahu? Macam nak tahu. Kita ada lagi 2 minit. Nanti nak cuba baca-baca ni. Okay. Rasanya kalau tak faham tu tanya dalam group. Boleh. Okay, kita ada lagi 1 minit. Okay, kesimpulannya ilmu saraf dia macam ilmu terbitan. Kalau cikgu BM, kalau ada cikgu BM kat sini kan bagus. Mesti kena hentam dengan cikgu BM. Okay. Okay, latihan ni. Okay, semua orang dapat makna hafal dah kan? Hafal dah Fatihah. Fatihah yang penting . Dia macam hafal satu Quran . Diumpamakan pahala dia hafal satu Quran. Okay, kalau tak ada apa-apa kita boleh stop dengan bacaan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih datang. Sama-sama. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum juga. Waalaikumsalam.